tapi saya akan lebih fokuskan kepada penjaminan kualiti. Kalau cikgu ada sebarang soalan, boleh tanya pada masa tersebut. Cikgu Maziah ni angkat tangan, ada apa-apa ke? Atau tertekan ikon tu? Oh, okey. Sorry cikgu, cikgu boleh dengar suara saya tak? Jelas tak? Jelas Puan. Terima Jelas. kasih Cikgu Rosida. Jelas. Jelas. Terima kasih. Okey, kita akan mulakan ya cikgu. Okey, nampak tak slide saya? Nampak Sheila, nampak. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, penjaminan kualiti dalam pentaksiran bilik darjah. Ini mukadimah dia. Kandungan yang saya hendak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan adalah berkaitan dengan PBS, PBD, pelaporan dan perekodan, penjaminan kualiti. Cikgu, saya harap kita dapat buat dua hala ya. Saya tak nak cakap saja. Mohon cikgu beri maklum balas, beri feedback. Kalau ada apa-apa boleh terus tanya. Baru seronok sikit perkongsian kita. Kalau tak monotonous saja. Okey cikgu, saya nak mulakan dengan PBS. Ramai yang keliru. Ada tak PBS telah dimansuhkan dan digantikan dengan PBD? Apa PBD itu? Jadi untuk menerangkan semua ni, ini adalah penerangan yang seberingkas. Apa tu PBS? PBS adalah payung besar. Payung besar yang merangkumi 4 perkara utama iaitu pentaksiran pusat, PAJSK, pentaksiran psikometrik dan PBD. Jadi PBD adalah di bawah PBS dan bukan digantikan ya. Tolong ya tuan-tuan dan puan-puan, PBS adalah payung besar dia dan PBD adalah di bawahnya. Okay, untuk menerangkan perkara ni, slide yang ini dapat menunjukkan apakah beza dia. Dalam PBS ni dia ada dua yang berbentuk akademik dan dua berbentuk bukan akademik. Yang akademik adalah pentaksiran pusat dan pentaksiran bilik darjah. Apa yang dimaksudkan dengan pentaksiran pusat? Ada tak sesiapa yang nak jawab? Pentaksiran pusat. Cikgu? PT3. Okay, very good. Lagi contoh lain? UPSR, Yes, lagi? SPM, Yes, ini adalah pentaksiran pusat. Di bawah PBS juga ya. Kita ada pentaksiran bilik darjah. Jadi di bawah PBS dia ada dua perkara yang berkaitan dengan akademik iaitu pentaksiran pusat dan pentaksiran bilik darjah. Manakala PAJSK dan pentaksiran psikometrik adalah bukan akademik. Okey, PBD ini bukan perkara baharu tetapi telah dimulakan sejak 2011. Nama yang digunakan pada masa itu adalah pentaksiran sekolah iaitu lebih dikenali sebagai PS. Pada tahun 2016 kita mula menggunakan terma pentaksiran bilik darjah. Okey, kenapa kita perlu buat PBD ni? Bila kita perlu buat PBD? Lagi-lagi sekarang zaman PDPR. Boleh tak tuan-tuan dan puan-puan kongsi idea macam mana nak buat PBD ni? Waktu PDPR dijalankan. Hello, anyone there? All are sleeping. Are you sleeping? Tuan-tuan dan puan-puan? Mungkin belum panas lagi tu Puan Sheila. Jadi apa kata tengah-tengah nanti kita bertanya-tanya banyak. Okey, nampak macam saya je bersemangat. Beria. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kalau tak tanya saya tak akan jawab. Okey. Saya akan hanya maklumkan apa yang tertera kat sini. Kalau nak tahu lebih lanjut kena tanya juga.
Okey, PBD memang berlaku setiap kali PDP dijalankan. Saya ulang ya, PBD memang berlaku setiap kali PDP dijalankan. Jadi saya rasa dah jawab soalan tadi. Dan adakah ia hanya untuk beberapa mata pelajaran saja? Tidak. Untuk semua mata pelajaran. Dan boleh tak kita bandingkan tak dengar. pelajar? Ya. Ya. Ada soalan? Puan Sheila, suara tak dengar. Suara saya tak dengar ke? Yang lain macam mana? Kalau kat saya ni jelas. Jelas, Saya jelas. okey. Jelas. Mungkin masalah Jelas. internet dia, cikgu. Jelas, Suara terputus. Okey, tak apa, saya teruskan ya. PBD bukanlah untuk membanding tahap penguasaan murid ya cikgu. Jadi kita tak boleh bandingkan. Murid ni dapat TP2, murid ni dapat Saya lagi tak TP4. dengar. Hello? Cikgu? Ya, dengar. Okey, baru dengar. Okey. Jelas Puan, jelas. Okey, saya teruskan ya. Jadi tidak ada perbandingan. Ia bertujuan ada dua. Cikgu, ada gangguan. Gangguan suara. Ya, ada orang tengah bercakap juga ke? Okey, PBD ni kita seolah-olah killing two birds with one stone. Macam mana tu ya? Kita dapat lihat perkembangan pelajar. Dan perkara kedua adalah kita juga dapat lihat PDP yang kita jalankan, keberkesanan dan penambahbaikan yang kita boleh buat apabila PBD dijalankan. Boleh ya cikgu? Saya teruskan. Boleh Puan, boleh. Baik, mengapa kita perlu buat PBD ni? Saya tahu cikgu-cikgu dah sedia maklum, semua maklumat ni hanya untuk mengingat kembali perkara-perkara yang kita dah biasa. Kita ingat balik ya, mengapa PBD ni perlu. Kita dapat mengesan perkembangan murid, kita dapat melihat kekuatan dan kelemahan dalam PDP kita dan juga aspek pembelajaran dari pihak murid. Mungkin dalam perancangan kita mengambil kira aktiviti yang kita buat tu dapat dijalankan dan murid akan capai objektif yang kita dah sasarkan. Tetapi bila kita jalankan PDP, kita dapat lihat lompang di sana di mana objektif yang kita rancang awal tu tidak dapat capai. Ini juga dapat memberi kita peluang untuk membuat penambahbaikan. Seterusnya kita juga dapat melihat keberkesanan pengajaran kita, merancang dan mengubah suai kaedah pengajaran kita dan peluang untuk kita mengambil tindakan susulan yang sesuai dengan serta-merta. Kalau kita dapat lihat keberkesanan PDP itu, aktiviti yang kita jalankan itu tidak mencapai objektif, ini dapat memberi kita peluang untuk menjalankan standard pembelajaran tersebut untuk kali kedua dan membuat penambahbaikan dalam aktiviti untuk mencapai apa yang kita hasratkan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita ada 3 kaedah pentaksiran. Sebenarnya saya nak buat pop quiz tapi memandangkan pagi tuan-tuan dan puan-puan masih belum warm up lagi, jadi saya berikan je lah. Kita ada 3 kaedah pentaksiran. 3 sahaja kaedah pentaksiran yang perlu dinyatakan dalam RPH tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat dalam SKPM G2 standard 4, ini adalah salah satu yang perlu dipenuhi dalam guru sebagai perancang. Di mana kita mesti nyatakan kaedah pentaksiran yang kita akan guna pakai. Ia boleh menjadi dijalankan secara kombinasi. Maksud saya lisan dan pemerhatian atau lisan dan penulisan, pemerhatian penulisan atau 3 kaedah ni sekaligus. Tidak menjadi masalah. Kita tidak tertakluk pada satu kaedah sahaja, tetapi kita boleh buat kombinasi beberapa kaedah. Cikgu boleh ikut ya? Cikgu? Boleh Puan, boleh. 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 Terima kasih. Thank you.
Okey, yang ini adalah beberapa cadangan aktiviti untuk kita lihat dalam kaedah lisan. Kalau kita nak buat dalam kaedah lisan, apakah aktiviti yang sesuai yang kita boleh buat? Kita boleh kita boleh buat soal jawab, bacaan kuat, syarahan, perbahasan, bercerita, perbincangan, hafazan, temu bual, soal jawab, nyanyian, deklamasi sajak, mendengar dan memberi respons secara let me hide this. Secara lisan. Baru kita akan lihat kaedah lisan, keberkesanan dia. Ini adalah contoh aktiviti untuk kaedah lisan. Okey, cikgu minta maaf, saya terpaksa tanya juga soalan. Apakah beza kaedah dan instrumen? Kaedah tu cara. Instrumen tu Okey. alat. Instrumen tu? Alat. Alat yang digunakan. Alat. Okey, terima kasih cikgu. Boleh tak berikan saya instrumen untuk lisan? Petikan. Yes. Lagi? Baca sifir. Yes, very good cikgu. Jadi kita dapat lihat untuk lisan ni kita perlu gunakan stimulus. Bahan stimulus adalah sangat penting untuk kita jalankan kaedah lisan. Kalau tidak ada stimulus yang sesuai, yang memberi peluang untuk murid bercakap, maka kita tidak dapat gunakan kaedah lisan ni secara berkesan. Stimulus adalah sangat penting. Sorry cikgu. Dalam menyediakan instrumen ni, guru perlu memastikan soalan, penyataan, ilustrasi dan bahan rangsangan perlu jelas dan mudah difahami mengikut umur, mengikut klien kita. Klien kita adalah anak murid kita. Anak murid kita ni berapa umur dia? Sesuai tak bahan rangsangan yang kita gunakan ni? Aktiviti atau bahan boleh merangsang murid mengeluarkan idea. Bagaimana kita buat aktiviti secara berpasangan, secara kumpulan, semua menggunakan stimulus yang kita dah sediakan. Ini adalah kaedah lisan ya cikgu, dan bentuk soalan yang kita berikan kepada murid. Adakah soalan tu berbentuk bertumpu dan bercapah? Maksudnya ada tak soalan tu hanya memberikan jawapan ya, tidak, boleh, tidak boleh, ataupun memberi ruang dan peluang kepada murid untuk memberikan idea mereka atau menambah baik apa yang mereka faham. Kedua, ini adalah aktiviti untuk kaedah pemerhatian. Rata-rata ramai yang memilih kaedah pemerhatian. Bagus dan tahniah, tetapi kita mesti faham bagaimana aktiviti pemerhatian ni dibuat. Bukan sekadar sambil-sambil tengok budak tu tengah buat secara dalam kumpulan tu, kaedah pemerhatian lah yang kita guna. Tak juga ya, dia ada banyak ciri dia. Kita kena lihat juga hasil dia, produk dia. Bagaimana dia betul-betul faham atau tidak standard pembelajaran yang kita sampaikan pada hari tersebut. Ini adalah contoh aktiviti yang kita boleh lihat. Dan ini adalah contoh instrumen yang kita boleh guna pakai. Memang mudah dan seronok kalau kita boleh guna pakai instrumen ni. Contoh senarai semak. Kalau dalam PDP yang kita jalankan, kita hendak pastikan murid itu melukis diagram. Okey, dalam diagram tu dia ada senarai semak. Apakah kehendak lukisan diagram yang tepat, yang menarik dan memenuhi ciri-ciri? Jadi kita sediakan senarai semak. Senarai semak ni kita boleh berikan kepada semua orang murid di mana mereka boleh buat aktiviti secara berpasangan. Jadi ini adalah evidence kita untuk instrumen pemerhatian. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan dah faham dengan skala kadar. Skala kadar adalah merujuk lebih kepada contohnya Likert scale. Di mana ada 1 adalah lemah, 5 adalah terbaik. Jadi kita berikan skala di mana hasil kerja murid itu kita boleh beri skala berapa. Ini adalah contoh juga. Anekdot, catatan ringkas mengenai perkembangan pelajar atau hasil kerja tersebut. Rekod berterusan, running record. Running record merujuk kepada
bacaan graded reading. I don't know what you call that in bahasa. Graded reading. Contoh yang saya boleh beri di sini adalah buku Lady Bird. Terasa tuan-tuan dan puan-puan dah tahu kan tentang buku Lady Bird ni. Kalau kita lihat buku Lady Bird ni, dia ada bacaan bersiri. Contohnya 1A, 1B, 1C. Selepas 1A dia bergerak ke 1B. Selepas 1B dia bergerak ke 1C. Kita dapat lihat perkembangan pelajar tersebut. Ini adalah contoh untuk running record. Okey. Saya masuk pula untuk kaedah penulisan. Bila kita bincangkan kaedah penulisan, kita dapat lihat hasil kerja murid dalam bidang dalam aktiviti penulisan apabila murid menulis karangan, laporan, latihan bertulis, ujian bertulis. Ini adalah contoh aktiviti yang kita boleh jalankan. Boleh tak kita menjalankan pentaksiran untuk penulisan menggunakan kaedah lisan? Soalan ya? Hello, ada jawapan tak? Hello, anyone there? Jawab je cikgu. Kalau salah Puan Sheila tak bagi ni kot. Tak anything kot. Ada Sometimes siapa? I'm not sure if I'm disconnected or what because it's total silent. Baiknya. Tak memang Tak kita dengar langsung bunyi. PPD Rembau cikgu dia memang baik. Oi. Ada siapa nak jawab? Puan Hazlina dah on mic tu. Nak jawab ke? Ya cikgu, soalan saya, boleh tak kita gunakan kaedah lisan untuk menilai aktiviti penulisan? Tak boleh. Boleh? Boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Boleh, tidak boleh lagi? Tak boleh. Tidak boleh lagi? Tidak boleh. Tidak boleh. Okey, cikgu yang menjawab tidak boleh, boleh tak beri justifikasi kenapa tidak boleh? Okey puan. Cikgu? Saya cuba ya. Lisan. Ya, Okey, puan. lisan ni Maaf ya, saya tak dapat lihat siapa yang bercakap ni. saya. Ya cikgu, nama cikgu? Cikgu Rosidah ke? Rosidah, ya betul. Ya cikgu. Okey, pada saya lisan ni lebih kepada pertuturan. Okey, Ya. contohnya macam kita nak survey, nak tanya budak melalui survey, so kita akan tanya dia tentang penghafalan dia tentang survey. Okey, bagi penulisan pula kita nak tengok dia punya jawapan tu melalui tulisan dia. Contoh kalau dia dalam tulisan tu betul tak jawapan dia, tapi kalau lisan kita indirect dengan dia, kita tanya secara spontan lah contohnya lah. Tapi kalau tulisan dia kena tunjukkan nombor yang dia tulis. Itu pada saya lah. Betul cikgu, tepat sekali. Terima kasih cikgu, tahniah. Okay. Kalau kita buat sesi bersemuka mesti saya dah bagi hadiah. Nasib baiklah buat Google Meet, tak payah nak bagi hadiah ya cikgu. Tahniah. Jawapan yang tepat. Begitulah ya cikgu-cikgu, bila kita lihat kalau kita gunakan penulisan kurang sesuai kalau kita gunakan kaedah lisan, kerana kita nak lihat hasil murid itu menulis. Contohnya ada banyak faktor yang kita perlu lihat bila murid menulis. Kita kena lihat struktur ayat, penggunaan tata bahasa dia ada tak betul atau tidak, perbendaharaan kata, ejaan, penggunaan what do you call that, full stop and all that, what do you call that, tanda baca. Jadi ada banyak perkara yang kita perlu lihat dalam penulisan. Bila kita buat kaedah pentaksiran secara lisan, maka tidak akan capai apa kehendak sebenarnya. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat ya korelasi dan kenapa kita tidak boleh jalankan lisan dan penulisan untuk penulisan. Saya teruskan sebab tak ada soalan. Okey.
Soalan yang menarik. Bagaimana PBD dilaporkan? Soalan lagi, cikgu. Saya suka tanya sebab saya tak nampak sesiapa dekat skrin saya. Saya rasa macam cakap sorang-sorang saja, tak best. Okey, nak tanya. Apakah beza perekodan dan pelaporan? Puan Sheila, saya cuba lagi sekali sebab saya tengok senyap je semua orang. Ya, terima kasih cikgu. Tahniah Cikgu Rosidah, silakan. Okay. Perekodan, perekodan ni kita perekodan dengan apa tadi? Dan pelaporan. Okey, perekodan kita buat setiap kali kita jalankan PBD di kelas. Setiap kali kita buat PBD kita mesti rekod. Ya. Pelaporan kita ambil contohnya dalam setengah tahun kita akan buat pelaporan dia keseluruhan. Macam itulah lebih kurang. Betul. Betul. Terima kasih Cikgu Rosidah. Okey, sama-sama. Peserta cemerlang nanti boleh klaim hadiah dari Puan Rahmawati. Cikgu, Baik. betul. Baik. Perekod. Ya? Cikgu ada sesiapa nak bercakap ke? Baik cikgu, saya teruskan. Perekodan ni dijalankan setiap kali PDP dijalankan berdasarkan standard pembelajaran yang telah ditetapkan, yang telah dimasukkan dalam RPH kita, berdasarkan apa yang kita telah rancangkan, kita jalankan PDP, maka ada perekodan. Okey, dan apa yang dimaksudkan dengan pelaporan? Ada dua perkara yang berbeza di sini. Satu perekodan, satu pelaporan. Pelaporan pula adalah dijalankan 2 kali setahun seperti yang Cikgu Rosidah dah berkongsi tadi. Memang dijalankan 2 kali setahun. Satu pelaporan untuk pertengahan tahun dan satu lagi pelaporan untuk akhir tahun. Di mana kita nak buat pelaporan ni? Dah ada template di portal BPK. Perekodan ni ada template tak? Cikgu, perekodan ada template tak? Perekodan atas individu sendiri cikgu. Puan. Atas Ya. yang mengajar. Bagaimana perekodan yang dibuat? Ya. Bergantung kepada cikgu bagaimana hendak jalankan atau hendak menulis. Sebentar ya, tuan-tuan dan perempuan. Maaf atas gangguan tadi. Okey, seperti yang saya dah jelaskan, perekodan terpulang kepada cikgu, kekreatifan cikgu, bagaimana cikgu hendak buat, tetapi benda itu wajib ada, mesti ada, harus ada. Kalau ada ustaz dengan ustazah kat sini mesti marah kat saya. Okey, dia mesti ada cikgu perekodan ni. Bagaimana kita nak rekod terpulanglah kepada masing-masing. Yang perkara penting yang mesti ada di situ adalah tarikh dan standard pembelajaran dan TP yang diperolehi oleh murid di dalam, murid atau pelajar di dalam kelas tersebut. Kalau tingkatan 2, contohnya senarai nama pelajar mesti ada, tarikh mesti ada dan standard pembelajaran yang direkodkan pun mesti ada. Dan catatkan di situ yang diperolehi. Okey cikgu, ini adalah contoh bagaimana kita boleh buat perekodan. Dan ini adalah untuk pelaporan. Saya ulang suara ya, pelaporan hanya dibuat 2 kali setahun. Dan di mana kita boleh perolehi atau peroleh template ni, semua ada di laman web BPK. Boleh download sahaja, semua ada, siap dengan panduan bagaimana hendak isi, di mana hendak catat, di mana kita boleh edit, semua panduan ada di situ. Tidak ada isu.
Boleh tak cikgu saya bergerak ke penjaminan kualiti sekarang? Ada apa-apa soalan tak setakat ni mengenai PBD, pelaporan, perekodan? Cikgu? Quiet again. You are all rather quiet. Let me just go on. Cikgu, boleh ke ataupun ada apa-apa lagi soalan? Setakat ni jelas. Jelas. Okey. Terima kasih ya. Kita teruskan. Saya akan masuk sekarang pada penjaminan kualiti. Ini adalah isu di mana banyak sekolah masih tidak menjalankan penjaminan kualiti. Kenapa kita perlu jalankan penjaminan kualiti? Supaya kita adil dan bersikap adil. Tidak ada unsur bias atau pilih kasih bila penjaminan kualiti dijalankan. Kita ada 4 pusingan ya, empat perkara yang kita perlu rujuk bila kita jalankan penjaminan kualiti. Satu adalah pementoran, perkara kedua adalah pemantauan, penyelarasan dan pengesanan. Empat perkara ni wajib dijalankan. Wajib. Di mana siapa yang terlibat, saya akan bincangkan satu demi satu. Bila kita lihat pementoran, apa yang tuan-tuan dan puan-puan faham mengenai pementoran? Saya rasa dah jelas dengan tajuknya, di mana kita akan dimentor. Dimentor maksudnya dibantu. Bagaimana kita akan dibantu? Secara berkala oleh pihak pentadbir. Pentadbir di sini terdiri daripada pengetua, GPK, boleh juga kita masukkan ketua bidang sekali. Okey, ini adalah bimbingan yang berkala dari pihak pentadbir. Untuk membimbing, mereka perlu ada pemahaman dan juga apa yang perlu kita jalankan secara wholesome, a big picture. Maksudnya mereka faham apa yang mereka sepatutnya guru-guru jalankan dalam PBD ni. Ini adalah bermula dari pihak pentadbir. Ini dinamakan instructional coaching juga ya, di mana kita boleh jalankan instructional coaching, pentadbir jalankan instructional coaching kepada ketua panitia pula turunkan kepada guru-guru lain di sekolah. Jadi dia nampak cascade, model cascade. Dari pihak atasan dia akan turun kepada ketua panitia dan turun kepada guru-guru, di mana kita boleh jalankan sesi perbincangan dalam PLC. Masukkan PBD sebagai salah satu PLC dalam panitia tuan-tuan dan puan-puan. Wajib jalankan. Apa yang hendak dibincangkan? Banyak perkara yang boleh kita bincangkan dan perhalusi mengenai PBD. Kita boleh adakan program mentor-mentee. Kadang-kala bila kita jalankan PDP di dalam kelas, kita terlepas pandang perkara-perkara kecil. Contohnya, pembelajaran terbeza. Bila pembelajaran terbeza tidak dijalankan, maka PDP itu tidak lengkap. Dan dalam pementoran juga kita masukkan peer coaching, di mana kita berpasangan dan dibantu oleh rakan kita bagaimana PDP kita dijalankan. Saya galakkan peer coaching dan saya memang suka peer coaching sebab dapat membantu. Contohnya, saya dengan Puan Rahma mengajar satu kelas. Puan Rahma melihat PDP yang saya jalankan dan Puan Rahma akan memberi maklum balas. Kedua pula, Puan Rahma yang akan mengajar, saya pula yang akan melihat dan saya akan bantu Puan Rahma dalam bahagian yang mungkin terlepas pandang ataupun tidak ditekankan. That is peer coaching. Akhir sekali, pemahaman dalam pelaksanaan PBD. Bila semua perkara ini dijalankan secara berstruktur, kita dapat pastikan pemahaman dan pelaksanaan PBD dijalankan secara berkesan. Cikgu boleh ya saya teruskan. Yang kedua ni kita lihat pengesanan. Apa yang dimaksudkan dengan pengesanan ni?
Contoh yang saya berikan tadi mengenai kaedah penulisan. Dia nak taksir kaedah penulisan. Tetapi kaedah yang dipilih adalah kaedah lisan. Sesuai tak? Dan instrumen yang diguna pakai sesuai tak? Ini kita boleh bincangkan dalam panitia masing-masing. Kita dah ada standard pembelajaran, kita boleh bincang dalam panitia standard pembelajaran ni, ini kaedah yang kita boleh guna pakai. Apakah instrumen yang kita boleh gunakan sewaktu kita ajar standard pembelajaran ini? Boleh dibincangkan dalam panitia. Bincangkan kesesuaian instrumen tersebut atau kaedah tersebut, kekuatan dan kelemahan. Ada tak ia menepati standard kandungan dan standard pembelajaran? Ada tak kita menggunakan pembelajaran terbeza? Ada tak ia mengikut tahap penguasaan murid, mengikut standard prestasi? Saya yakin dan percaya cikgu-cikgu dah jelas mengenai standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi. Okey, soalan sekali lagi cikgu. Bila kita menulis RPH, yang mana yang kita akan guna pakai? Contohnya, adakah kita akan guna standard kandungan, standard pembelajaran atau standard prestasi untuk membina RPH? Cikgu, soalan ya. Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi Puan. Tak apa, teruskan. Sorry. Ada ramai yang boleh jawab salam tadi. Untuk RPH ni kita kena tengok standard pembelajaran dan standard kandungan. Tapi untuk perekodan kita kena tengok standard prestasi. Excellent cikgu. Puan Rahma tolong beri hadiah ya untuk cikgu ni. Excellent. Dah selalu bagi dia. Terima kasih. Terima kasih. Bagus cikgu, tahniah. Untuk pembinaan RPH memang kita kena lihat standard kandungan dan standard pembelajaran, khususnya standard prestasi kita rujuk bila TP hendak diberikan kepada pelajar tersebut, di mana di akhir PDP baru kita boleh beri TP yang bersesuaian untuk pelajar tersebut. Boleh cikgu ya setakat ni? Ini adalah untuk pengesanan. Okey, saya nak lihat pula untuk pemantauan. Pemantauan kita perlu lihat dari aspek pengurusan pelaksanaan mengikut garis panduan. Apa yang dimaksudkan dengan garis panduan ni? Kita dah ada RPT. Contoh ya cikgu, saya beri minggu ni kita sepatutnya jalankan minggu keempat. Dan dalam minggu keempat, standard pembelajaran yang tertera adalah contoh 3 atau 4 standard pembelajaran. Tetapi bila dijalankan di dalam kelas, tidak mengikut apa yang telah dirancangkan dalam RPT, yang ada dalam RPT. Ini sekali lagi saya terpaksa masuk ya benda ni. Itulah kepentingan kita buat catatan di ruangan RPT. Ada ruangan catatan di RPT, tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin semua ada ruangan catatan di mana kita ada minggu dan tarikh, betul tak? Di ruangan itu, kalau ada perubahan, tolong catatkan di situ. Jadi nampak selari bila RPH dibina. Sama dengan RPT yang telah ditetapkan pada awal dan perubahan yang telah dibuat, di mana kita jana RPH kita setelah perubahan itu diambil kira. Jika ada pemantauan, tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk pada RPT dan RPH yang telah disediakan. Tuan, inilah perubahan yang kami dah buat, inilah catatannya. Maka dalam PDP hari ini kita masih menggunakan RPH untuk minggu kedua kerana dalam minggu kedua kita tidak dapat jalankan PDP yang telah dirancang. Maka perekodan kita pun dapat lihat secara sistematik. Dengan perekodan yang tepat dan betul mengambil kira perubahan yang kita dah buat. Okey, pemantauan ini juga membantu kita untuk melihat perekodan secara sistematik. Cikgu sangat penting untuk kita buat secara sistematik
Kalau kita tidak menggunakan satu bahan ataupun kita tidak menggunakan satu rekod yang sistematik, akan mengganggu kita semasa kita buat pelaporan. Sama ada murid itu capai, tidak capai, apa TP yang diperoleh, yang ini akan membantu kita, akan mengganggu kita semasa kita buat pelaporan. Setelah membuat perekodan itu bukan hanya sekadar membuat perekodan, tetapi TP yang diperoleh oleh murid tersebut mesti dibuat analisis. Kenapa kita perlu analisis, cikgu? Contohnya, pelajar Sheila dalam kelas cikgu asyik dapat TP1 dan TP2 sahaja. Kenapa dapat TP1 dan 2 sahaja? Kita cikgu perlu buat tindak susul ataupun bantuan ataupun intervensi untuk membantu Sheila supaya keluar dari TP2 dan mencapai TP minima iaitu TP3. Bagaimana beliau boleh dibantu? Kita buat strategi. Ini semua adalah dalam pemantauan. Pentingnya kita ada analisis TP yang diperoleh. Akhirnya terhasillah pelaporan iaitu 2 kali setahun berdasarkan pemantauan yang dibuat. Okey, ini adalah menarik. Penyelarasan. Bila? Berapa kali kita kena buat? Semua harus dibincangkan dalam mesyuarat PBD. Okey, kita mesti lihat kefahaman guru terhadap standard prestasi. Ini adalah sangat penting, cikgu. Contohnya, ada 4 orang guru yang mengajar tingkatan 4. Sebagai contoh ya, tingkatan 4 mata pelajaran bahasa Melayu atau bahasa Malaysia? Bahasa Melayu. Okey, saya buat andaian bahasa Melayu. Okey. Oh, rather it's bahasa Malaysia, I'm not sure, God. Okey, saya ambil bahasa Inggeris, senang. Ada 4 orang guru mengajar mata pelajaran bahasa Inggeris. Okey. Pemahaman setiap guru berkaitan standard prestasi mungkin adalah berbeza. Jadi adalah wajar, harus, patut, mesti membuat penyelarasan agar standard prestasi yang tertera dalam dokumen kita di SKP itu difaham dan distandardkan, diselaraskan. Contohnya kalau dia kata murid dapat menulis ayat mudah, full stop. Apa maksud ayat mudah tu? Cerakinkan ayat mudah tu. Ada tak menulis satu ayat yang mengandungi subjek dan objek tu memenuhi kriteria tersebut? Atau apa lagi yang murid tu perlu ada dalam ayat mudah? Ini semua mesti diperhalusi. Semua guru empat orang guru yang mengajar tingkatan 4 bahasa Inggeris mesti mempunyai pemahaman yang sama dalam standard prestasi. Ini adalah tujuan penyelarasan ni. Selepas itu, penentuan TP murid dilakukan secara adil. Inilah tujuan kita, jaminan kualiti ini. Untuk memastikan murid ini memang wajar diberi TP tersebut. Dengan bukti-bukti, dengan apa dokumen yang kita ada, dengan mengambil kira interaksi kita dengan murid tersebut, dengan mengambil kira evidence yang ada, hasil kerja murid dan skor murid tersebut, semua ni akan diambil kira. Dan bagaimana cara penilaian untuk TP tersebut dibuat? Sama seperti yang saya dah jelaskan, sama ada untuk kemahiran tu sesuai tak kaedah pentaksiran tu dibuat. Lihat semula. Rujuk di SKP dalam mendapatkan persetujuan dalam panitia. Bincang semula perincian standard prestasi. Dan akhir sekali, perbincangan dalam panitia. Adalah wajar setiap orang guru senarai nama murid, di akhir sekali TP yang diperolehi oleh murid-murid di dalam kelas tersebut dibincangkan dalam panitia dan berikan justifikasi kenapa pelajar tersebut mendapat TP tersebut.
Jadi nampak tak kekerapan kita berbincang dalam panitia ni bukan sekadar sekali dua kali saja. Ada banyak isu yang kita dapat bincangkan. Kita boleh bincangkan secara terperinci mengenai standard prestasi. Kita boleh bincangkan mengenai apakah kewajaran kita untuk memberikan pelajar TP yang mereka dapat. Ada tak kaedah yang kita guna pakai itu sesuai? Ada tak instrumen yang kita bina sesuai? Ada tak pembelajaran terbeza dibuat? Ada tak merangkumi semua pelajar di dalam kelas, mengambil kira kebolehan mereka? Ini adalah semasa penyelarasan. Okey, dalam proses penjaminan kualiti secara ringkasnya ada 4 yang kita dah bincangkan secara panjang lebar. Okey, untuk pementoran, membantu, memudah cara dan membimbing pentaksiran. Pementoran, ingat dia kata kunci dia mentor, di mana dibantu dan diberi taklimat, penerangan. Segala soalan akan dijawab di bahagian pementoran. Kedua, pemantauan, pemastian pelaksanaan pentaksiran mengikut prosedur. Bukan sekadar memberikan TP kerana saya kenal pelajar tersebut, tetapi mengikut kaedah pentaksiran yang betul. Yang ketiga adalah penyelarasan keseragaman pemberian skor. Keempat, pengesanan, memastikan kekuatan, keberkesanan instrumen pentaksiran. Okey cikgu, setakat ni ada apa-apa soalan? Kita nak habis dah kot. Tuan, kan soalan Man? Ya, Tentang penyelarasan tu, ya ada cikgu. kita buat penyelarasan tu sebelum pelaporan? Penyelarasan sebelum pelaporan. Boleh Ya. cikgu. Keempat-empat perkara ini dia akan berjalan bukan secara mengikut arah jam ke atau lawan jam. Dia akan ikut kesesuaian dia cikgu. Tapi kita mulakan dengan pementoran dulu. Arahan, maklumat, apa yang perlu dibuat tu kita mula dulu. Pementoran. Pemantauan, penyelarasan, pengesanan terpulang kepada pihak sekolah dalam mesyuarat kurikulum atau mesyuarat PBD. Tentukan kekerapan dan bagaimana pusingan ini hendak dibuat. Boleh cikgu? Ada tak menjawab soalan cikgu? Ada. Terima kasih. Okey. Sebab penyelarasan tidak semestinya di akhir cikgu. Contohnya kalau saya guru baharu di sekolah cikgu, saya masih terkial-kial bagaimana nak jalankan PBD, bagaimana nak beri TP yang sesuai. Di masa ini penyelarasan boleh dijalankan juga, di mana panitia boleh duduk sekali berbincang mengenai pemberian TP supaya pemahaman saya seorang guru baharu dengan guru-guru yang lain sama dan diselaraskan. Tidak timbul isu nanti. Dan sama juga dengan perkara 4, pengesanan. Sebab saya masih terkial-kial, masih tidak tahu menggunakan instrumen yang sesuai, pembinaan instrumen yang sesuai, maka saya boleh dibantu di bahagian pengesanan ni. Kita buat PLC, semua guru dalam panitia tu dapat duduk dan berbincang bagaimana instrumen dapat digunakan untuk setiap standard kandungan atau standard pembelajaran. Ada soalan cikgu? Tuan, sekarang ni kita ada, mungkin akan ada pendidikan inklusif tu, di mana budak PKI akan mungkin yang sepatut PKI tapi dia masuk dalam kelas perdana. Adakah murid itu juga perlu kita nilai dalam PBD? Oh, maafkan saya cikgu, saya tak dapat nak jawab soalan tentang pendidikan inklusif yang ni. Saya kurang pasti pengisian dia. Sebab setahu saya ada perbezaan cikgu untuk murid arus perdana dan juga murid dalam inklusif ni. Maaf ya, saya tak dapat jawab soalan tu. Kalau saya boleh dapatkan maklumat, cikgu PM tepi, saya boleh bantu cikgu. Berikan Kalau saya murid masa, saya pembolehan? cuba bantu cikgu. Murid pembolehan macam mana Puan?
Murid pemulihan, cikgu, dia ada dua faktor yang kita perlu lihat. Ada tak dia di dalam kelas arus perdana atau dia di dalam kelas pemulihan? Kalau dia 2 hari di kelas pemulihan dan sehari di perdana, macam mana tu? Yang tu soalan yang bagus juga, cikgu. Puan Rahma, are you writing this down? Yes, I am. Okay, thank you. Great. Cikgu, saya akan cuba dapatkan maklum balas tentang soalan ni, cikgu, mengenai murid pemulihan ni. Sebab apa yang saya sampaikan sini adalah semua untuk arus perdana. Saya tidak ambil kira murid pemulihan buat masa ini. Murid arus perdana ni kita bantu mereka dalam menjalankan atau dalam pembelajaran bila kita buat pembelajaran terbeza dengan mengambil kira keperluan mereka, di mana standard pembelajaran yang sama disampaikan kepada semua murid tetapi mengambil kira faktor yang mereka adalah pelajar-pelajar yang memerlukan pendekatan yang berbeza daripada pelajar arus perdana. Jadi kita mesti ambil kira faktor tersebut. Bila kita membuat pembelajaran terbeza dalam kelas yang sama, bila pelajar itu ada di dalam kelas tersebut, pelajar tu wajar dan wajib diberi tahap penguasaan dia berdasarkan apa yang telah dijalankan di dalam kelas. Janji murid tu ada di dalam kelas, kalau 30 orang pelajar, 5 pelajar adalah pelajar pemulihan ataupun yang agak lemah, pembelajaran terbeza wajib dijalankan. Tetapi mengikut standard kandungan atau standard pembelajaran yang telah ditetapkan dalam RPH tersebut. Jadi bila telah ditetapkan, pelajar itu wajar diberi TP berdasarkan apa yang telah diajar. Saya harap menjawab soalan ya, cikgu. Okey, Puan. Cikgu? Ya. Okey. Okey. Ini adalah jawatan kuasa penjaminan kualiti. Inilah pihak-pihak yang terlibat dalam penjaminan kualiti. Kita mulakan dengan PGB, penolong kanan pentadbiran, HAM, co-curricular, pendidikan khas dan penyelia petang. Kita ada guru kanan mata pelajaran, ketua bidang, kita ada ketua panitia, kita ada guru mata pelajaran dan guru yang dilantik oleh PGB. A sampai F ni wajib ada dalam jawatan kuasa penjaminan kualiti. Jadi bila dah balik sekolah nanti ataupun ada kat sekolah, ucap tahniah kepada semua, inilah orang-orang yang akan ada dalam jawatan kuasa penjaminan kualiti. Kita akan masuk secara terperinci setiap tugasan atau apa yang perlu dijalankan. Okey, ini adalah tanggungjawab PGB dan barisan pentadbir. Bila saya sebut barisan pentadbir di sini adalah GPK dan ketua bidang. PGB, GPK dan ketua bidang. Pertama sekali, mereka mesti memantau pelaksanaan PBD dalam kalangan guru. Mengeluarkan arahan pelaporan pelaksanaan PBD. Ini semua adalah tugas mereka. Dan sebelum mereka mengeluarkan arahan, mereka mesti memahami konsep, kepentingan dan pelaksanaan PBD. Memimpin dan membimbing guru dalam melaksanakan PBD. Seterusnya mengeluarkan arahan membuat intervensi sebagai tindakan susulan ke atas murid. Saya rasa kita tak perlu tunggu surat arahan. Kita memang dah jalankan intervensi bila ada keperluan, bila ada ruang dan peluang. Bukan peluang ya, bila ada ruang untuk kita menjalankan intervensi. Seterusnya mengeluarkan arahan di perintah sekolah bagi pelaksanaan PBD, mempengerusikan mesyuarat penyelarasan PBD. Wajib di sini untuk menjalankan mesyuarat penyelarasan PBD. Ini adalah tanggungjawab PGB dan barisan pentadbir.
Seterusnya kita lihat guru kanan mata pelajaran, ketua bidang, ketua panitia. Sorry ya cikgu, yang tadi hanya GPK saja, ketua bidang masuk kat sini. Iaitu memantau pelaksanaan PBD, mengaturkan PLC, ni semua keperluan, mengikut keperluan. Bila teacher's voice diguna pakai, di mana kita dapat lihat ada jurang, ada keperluan untuk menjalankan PLC, maka inilah tugas ketua panitia atau GKMP, ketua bidang ni untuk mengaturkan PLC. Mereka juga mesti memahami konsep dan kepentingan pelaksanaan PBD, memimpin dan membimbing guru dalam erti kata pementoran tadi, program mentor-mentee, memastikan arahan pelaksanaan dipatuhi, mengadakan mesyuarat penyelarasan PBD, memantau intervensi dalam tindakan susulan. Inilah pentingnya bila kita buat intervensi. Contohnya kelas tingkatan 2 dinamik. Kita dah kenal pasti ada seramai 10 orang murid masih dalam TP2. Bukan sekadar menyimpan perekodan saja, tetapi apakah tindak susul kita setelah mendapat data tersebut. Ini mesti dibincangkan dan mesti dijalankan intervensi. Siapa yang memantau intervensi ni? Sepatutnya pihak ni, GKMP, ketua bidang, ketua panitia. Mesti ada dokumentasi dan perekodan mengenai intervensi yang dijalankan. Ini adalah tanggungjawab guru mata pelajaran. Okey, memahami ini adalah tugas kita sebagai guru di dalam kelas, memahami konsep pelaksanaan dan kepentingan. Okey, jalankan PBD seperti yang telah dirancang dan mematuhi dokumen kurikulum. Cikgu, saya ulang suara, ingatkan semula kita buat PBD berdasarkan apa cikgu? Standard pembelajaran yang kita dah tulis di dalam RPH. Jangan sekali-kali gunakan standard prestasi untuk rujukan kita atau untuk dijalankan bahan rujukan utama untuk menulis RPH. Salah sama sekali. Tolong gunakan standard pembelajaran. Yang kedua, menghadiri sesi PLC dengan rakan guru untuk mendapat input dan perkongsian profesional tentang PDP, merekod dan membuat catatan PBD, perekodan. Membuat pentaksiran secara adil dan saksama kepada semua murid. Menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran agar sesuai dengan aras keupayaan murid. Ini yang saya dah terangkan tadi. Kita bukan tertakluk kepada satu kaedah saja semasa satu PDP dijalankan, tetapi kita boleh buat kombinasi beberapa kaedah untuk memastikan murid kita menguasai apa yang kita dah sediakan dalam RPH supaya objektif kita tercapai. Seterusnya, memaklumkan kepada murid aspek yang hendak ditaksir. Inilah pentingnya kalau kita tulis success criteria ataupun kriteria kejayaan kat papan putih. Sebelum kita mula, kita terangkan inilah yang kita akan buat bersama-sama untuk mencapai objektif. Maka murid tu pun tahu apa yang akan ditaksir. Memaklumkan kepada murid tahap penguasaan yang diperoleh dan memberi peluang kepada murid yang ingin ditaksir semula. Yang ni selalu kita terlepas pandang. Kenapa saya kata macam tu? Kalau kita ikut subjek yang TP-nya mengikut what do you call that? Mengikut perkembangan. Contohnya mula dia tahu muka bumi. Lepas tu dia tahu apakah ciri-ciri muka bumi. Ketiga, dia akan masuk kepada layer. What do you call that? Layer ke? Lapisan. Keratan. Sorry. So ada banyak. Dia ada perkembangan. Untuk topik-topik yang ada perkembangan macam ni, murid wajar dan boleh diberikan ruang dan peluang untuk memperbaiki TP yang diperoleh.
Contohnya kalau dia hanya dapat TP 3 sahaja, dia nak dapat TP yang lebih baik, apa yang murid itu boleh buat untuk mendapat TP yang lebih baik berdasarkan penerangan dalam standard prestasi itu? Bimbing murid itu untuk menjalankan projek tambahan atau kerja tambahan untuk membolehkan pelajar itu memperbaiki apa yang diperoleh. Faham ya cikgu? Saya harap semua faham. Jadi setiap murid ni ada peluang. Dia bukan TP dia tak mati setakat perekodan yang kita dah buat tu. Murid tu diberi peluang untuk bahasa kemahiran dia berulang. Contohnya kalau standard pembelajaran 2.3.1 dalam bahasa Inggeris mungkin diulang dalam 4, 5 atau 6 kali sepanjang tahun tersebut. Jadi murid ni dapat peluang untuk memperbaiki TP yang diperoleh. Tetapi untuk mata pelajaran seperti geografi, sejarah, matematik, murid tu perlu menguasai kemahiran tersebut. Tetapi jangan lupa kita boleh beri peluang untuk dia buat penambahbaikan. Sorry. Yang seterusnya membuat penilaian kendiri bagi menambah baik pengajaran dan pentaksiran. Yang ini yang saya maksudkan dalam peer coaching tadi. Di mana kita sama-sama minta bantuan rakan kita untuk melihat PDP yang kita jalankan. Selalunya kita terlepas pandang, bukannya kita tak tahu atau tak ingat, kita terlepas pandang. Jadi bila ada seorang rakan untuk mengingatkan kita kata, tadi saya lupa nak buat bahagian ni. Jadi kita buat penambahbaikan. Cikgu, setakat ni ada apa-apa soalan? Saya teruskan. Thank you cikgu. Terima kasih. Itu sahaja. Kalau ada sebarang soalan, kita boleh sama-sama bincang di sini. Baik, Teruskan cikgu. terima kasih Puan Sheila dengan taklimat yang panjang lebar itu tadi. Baik cikgu, saya buka, kita ada masa lagi sebelum pukul 10. Saya buka ruang ini untuk sebarang soal jawab. Kalau ada. Ada apa-apa yang nak tanya ke? Atau sangat jelas apa yang Puan Sheila dah berikan tadi tu? Sampai tak tertanya. Ada dua je, sama ada entahlah dia cakap seorang-seorang dia atau memang jelas. Itu warna. Puan, saya tanya Puan. Tentang mesyuarat penyelarasan PBD tu, kalau kita buat pelaporan 2 kali setahun, mana mesyuarat penyelarasan tu kena buat 2 kali setahun ke? Cikgu, apa dia Cikgu Ehsan? Tentang mesyuarat penyelarasan tu. Mesyuarat penyelarasan tu. Ya. Kalau pelaporan kita buat 2 kali dalam setahun, maknanya mesyuarat penyelarasan tu kena buat 2 kali ke dalam setahun? Yang ini cikgu saya tak berani nak putuskan sebab bergantung kepada sekolah dan sekolah ambil ketetapan berapa kali hendak buat untuk melancarkan proses dia. Kalau pihak sekolah cikgu putuskan nak buat 2 kali setahun saja, teruskan. Kalau rasa lompang ada ruang untuk buat penambahbaikan, kalau kita buat 3 kali setahun, teruskan. Bergantung kepada keputusan pihak sekolah. Ini tidak ditetapkan dalam BPK. Okey, boleh Ustaz? Boleh. Okey, masih Ustaz Ihsan. Ada lagi tak soalan lain? Saya bilang sampai 3 ni. Okey, saya rasa bila dah senyap ni maknanya mungkin tak ada lah tu ya. Baik. Okey, jika dah tak ada soalan, saya mengucapkan terima kasih, total appreciation to our ceramah tadi Puan Sheila atas kesudian menyampaikan taklimat PBD kepada kita semua pada pagi ini. Saya rasa semua guru pun bersetuju bahawa banyak maklumat dan ulang kaji PBD sebenarnya yang telah kita dapat pada hari ini. Harapan saya taklimat ini membantu kita untuk sama-sama menyemak dan memantapkan pemahaman kita tentang pelaksanaan PBD di sekolah.
Okey, dan saya juga ambil kesempatan ini untuk mohon semua penyelaras ataupun wakil setiap sekolah untuk membuat in-house training kepada semua guru di sekolah tentang PBD ini. Okey, ini sebenarnya bukan, anggaplah dia sebagai satu ruang untuk kita melaksanakan PLC ataupun CPD untuk warga sekolah. Sebab PKP ni bukan, kita anggap bukan halangan untuk kita teruskan perjuangan kita dalam bilik darjah. Biarpun secara bersemuka maupun secara maya. Okey, dan Puan Sheila ada yang bertanya boleh berkongsi slide tak? Interesting question. Puan Rahman, now you are like a statue. Okay, now you are moving. Okay. Okay, cikgu. Soalan yang baik tentang slide yang saya sediakan. Terima kasih kepada cikgu-cikgu yang tanya. Sebenarnya bahan yang saya gunakan hari ini semua adalah daripada buku panduan PBD edisi 2 tahun 2019. Semua ada dalam buku panduan tersebut. Mohon cikgu-cikgu wajib rujuk kepada buku panduan ini. Bukan hanya sekadar dengar dari pihak A dan pihak B lepas tu kita jalankan, tetapi kita mesti ada arah tuju yang jelas apa yang kita perlu buat dan di mana kita boleh dapatkan bahan rujukan ini. Yakin dan percaya saya ambil bahan ini dari buku PBD, buku panduan PBD edisi 2 tahun 2019. Dia ada 2 buku ya cikgu. Yang pertama adalah pada tahun 2018, yang saya guna adalah edisi kedua tahun 2019. Dari mana boleh dapat buku ini? Dari portal BPK. Percuma, download sahaja. Terima kasih. Okey, baik. Jelas ya cikgu. Sebenarnya apa yang cikgu maksudkan ni sebab dalam kesibukan tugas tu kalau ada ringkasan macam Puan Sheila buat ni senang sikit, itu je lah. Tapi sebenarnya saya rasa slide ni saya pun bersetuju dengan Puan Sheila sebenarnya kalau kita yang buat sendiri kita tahu apa yang kita nak sampaikan. Itu lebih baik agaknya ya. Okey, baik, itu saja saya rasa kalau tak ada apa-apa lagi untuk kali ini. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi pada semua penyelaras PBD, wakil-wakil penyelaras PBD sekolah-sekolah daerah Rembau kerana sudi hadir untuk mendengar taklimat dan membugarkan pemahaman kita tentang pelaksanaan PBD di sekolah. Baik, itu saja. Terima kasih Puan Sheila, terima kasih semua. Assalamualaikum, salam semat PBD Rembau. Terima kasih. Terima kasih Puan Rahman dan saya juga ingin mengambil kesempatan ni untuk meminta maaf sekiranya terkasar bahasa atau tersalah. Saya mohon maaf, ikhlas dari saya perkongsian ini. Terima kasih cikgu yang sudi mendengar. Terima kasih ya. Sama-sama. Okay cikgu, you can leave now. Thank you. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Puan. Thank you. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Terima kasih. Terima kasih Puan.